Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, Kitab Jawi Faridah muka surat 10. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid daraini amin. Dan bagi samuk dan basar itu tiga ta'alluq, iaitu tiga ta'alluq tu. Yang pertamanya tanjiziyun qadimun, iaitu ta'alluq tanjizi qadim. Ta'alluq kedua-duanya dengan zat Allah Ta'ala dan sifatnya sifat Allah. Dan ta'alluq suluhi qadim, iaitu ta'alluq keduanya dengan kita dahulu daripada ada kita. Dan yang ketiganya ta'alluq tanjizi hadisun, iaitu ta'alluq kedua-duanya dengan kita kemudian daripada ada kita. Ini kita sambung di mana perbicaraan kita yang lepas berkaitan dengan sifat sam'un dan juga sifat basarun. Dengan arti kata lain, sifat pendengar dan juga sifat pelihat. Maka pada pertemuan kita yang lepas, maknanya wajib kita i'tiqad dalam hati kita Allah Subhanahu wa ta'ala, zat dia bersifat dengan sifat samuk dan bersifat dengan sifat basar. Apa sifat samuk, sifat basar? Yakni ada di Allah Ta'ala satu sifat yang namanya sifat pendengar. Dengan sifat itulah Allah Ta'ala mendengar. Begitu juga wajib kita i'tiqad Allah Ta'ala bersifat dengan sifat pelihat. Hal keadaan zat Allah Ta'ala bersifat dengan sifat pelihat, maka Allah Ta'ala tu melihat. Allah Ta'ala mendengar dan melihat tu tiap-tiap benda ada. Itu wajib kita i'tiqad. Tiap-tiap benda ada, asalkan benda tu pesing jenis ada. Benda tu benda hak ada, jenis ada, pesing ada,
maka nyata di samuk dan basar Allah Ta'ala benda tersebut. Ikutlah tiap-tiap benda, asalkan benda tu ialah benda yang ada, sama ada benda ada tu terdiri daripada zat makhluk ataupun zat yang qadim, ataupun daripada segala sifat-sifat yang ada tak kira. Maka semua tadi asalkan benda tu benda ada, maka nyata di sifat pelihat Allah dan nyata di sifat pendengar Allah. Dengan makna Allah Ta'ala dengar benda tersebut dan Allah Ta'ala lihat benda tersebut. Asalkan benda tu benda yang ada. Tu maknanya tugas bagi sifat pendengar dan sifat pelihat bertakluk kepada tiap-tiap benda ada, ataupun dengan kata lain asalkan benda tu benda ada sahaja, maka Allah Ta'ala lihat benda tadi dan Allah Ta'ala dengar benda tersebut. Tu sifat samuk dan basar. Dan lalu tu maknanya wajib kita iktikad tadi Allah Ta'ala bersifat dengan sifat pendengar dan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat pelihat. Maka sifat Allah Ta'ala ni sebagaimana kita maklum, dia tak sama dengan sifat kita. Maknanya kita makhluk pun ada sifat pelihat ni, ada sifat pendengar ni. Tapi sifat pelihat kita, sifat pendengar kita tu terbatas. Ada sifat tu. Ni dia panggil walau nama tu sama, iaitulah samuk dan basar ada juga di kita. Sifat pendengar dan juga sifat pelihat tu. Tapi walaupun nama tu sama, tapi pada maknanya lain. Kerana sifat samuk dan basar Allah Ta'ala tadi dia qadim. Adapun kita makhluk, sifat samuk dan basar kita ada juga, tapi baru waktu Allah Ta'ala jadikan di kita. Begitu juga sifat samuk basar Allah Ta'ala ni maknanya dia bertakluk kepada tiap-tiap benda yang ada. Allah Ta'ala dengar, Allah Ta'ala lihat ke semua sekali tanpa tersembunyi. Adapun kita, maknanya pelihat kita, pendengar kita, pelihat kita, kita kata kita dapat melihat. Allah Ta'ala maknanya kurniakan kepada kita sifat pelihat. Yang ada maknanya sifat tu Allah Ta'ala jadikan di hujung urat di mata kita maknanya. Maka kita boleh melihat dengan sifat tadi, dengan sifat pelihat tu. Dah kita dapat melihat kita tu terbatas. Kadang-kadangnya benda tu jauh, kita tak nampak dah. Hatta kadang-kadang juga benda dekat je dengan kita tapi tak nampak. Itu terbatas. Itu pelihat kita. Maknanya ada hak nampak, ada hak tak nampak. Itu panggil pelihat kita. Begitu juga pendengar kita, kita dapat mendengar. Allah Ta'ala jadikan maknanya sifat pendengar tu digegendang, maknanya di hujung urat telinga kita, sifat pendengar. Maka hal keadaan itulah kita dapat mendengar kita tu pun terbatas. Tak sama maknanya samuk dan basar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka samuk basar yang ada di kita ni merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar, yang Allah Ta'ala jadikan di kita manusia. Itu nikmat besar. Nikmat Allah Ta'ala bagi pada kitanya sifat samuk dan sifat basar di kita. Dengan ada sifat itulah maknanya kita dapat melihat. Dengan sifat itulah maknanya kita dapat mendengar. Maka mendengar dapat melihat ni dengan sifat samuk dan basar Allah Ta'ala bagi pada kita, Allah Ta'ala jadi pada kita, merupakan satu nikmat yang besar yang perlu kita jaga dia, yang perlu kita pelihara dia. Maka nak pelihara bagaimana nikmat tadi kalau kita tadi tu tanpa dengan ilmu? Nescaya tak berjaya kita nak jaga dia.
Nescaya tak berjaya, tak sukses untuk kita maknanya memelihara, menjaga maknanya nikmat mata, nikmat telinga yang Allah Ta'ala jadikan di kedua-dua telinga dan mata kita tadi sifat samuk dan basar tadi. Bagaimana kita nak jaga dia? Kalau kita tanpa ilmu nak jaga dia, tak boleh. Mesti kena dengan ilmu tu. Bandingannya misal kita tengok orang tu berjaya. Dia berjaya, dia kehidupan di dunianya dengan asbab dia jaga, dia menternak kambing misalnya. Maka tiba-tiba kita lihat semata-mata dia berjaya dengan dia jaga, dia pelihara kambing tadi, kita tengok dia berjaya, kita pun nak turut juga, kita pun nak jaga juga, kita pun nak tiru-tiru juga dia pun. Kerana kita lihat dia berjaya. Dia jaga tu binatang tu, kambing dia ternak tu. Kita lihat, oh berjaya hidup dia, kaya dengan menternak kambing, dengan jaga pelihara kambing tadi. Kita pun tiru nak kaya seperti dia, nak berjaya seperti dia, seakan-akan hak kita naknya. Tapi manakala kita jaga, kita pelihara kambing tadi, tak dan sebulan dua habis pakak-pakak mampu belaka. Pakak-pakak mati belaka kambing hak kita ternak tadi. Tak dan 2, 3, 4 bulan. Orang lain dia tadi, seseorang tadi hak kita lihat maknanya dia tu jaga kambing berjaya dia. Maknanya kaya dengan asbab tu. Adapun kita tiru juga, nak berjaya juga. Lalu tu kita pelihara tapi tak seperti dia tadi. Kaya dengan asbab tersebut. Kerana apa? Kerana kita buat tadi tu tiru-tiru tanpa ilmu, dia panggil. Dia tadi kalau batuk kambing, oh bawa pergi hospital. Kita dah. Kerana tak ada ilmu. Tu semua bagi makan dan sebagainya berapa kali sehari, mandi lagi misalnya. Tu semua kena dengan ilmu. Tu benda dunia. Apatah lagi hak ni. Maknanya nikmat Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Maknanya mata di kita, Allah Ta'ala jadikan sifat di mata kita tu sifat basar. Maka kita dapat melihat dengan mata tadi hal keadaan bersifat dia dengan sifat basar pelihat. Kita dapat melihat. Maka yang tu nikmat Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, yang wajib kita kena jaga dia. Maka jaga tu kena dengan ilmu. Maknanya nikmat tadi wajib kita syukuri. Manakala seseorang tadi tak syukuri, panggil kita tu kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tu nikmat. Maka nak jaga dia kena dengan ilmu. Maka di antara cara kita syukur nikmat mata, iaitulah dengan sebab tadi, dengan sebab ada mata di kita, Allah Ta'ala jadikan maknanya sifat basar, sifat pelihat di kita. Maka kita dapat melihat hal keadaan bersifat kita dengan sifat basar. Maka tu nikmat dia. Maka wajib kita syukur. Maka syukur-syukur di atas nikmat tadi tu ialah kita wajib pelihara dia daripada lihat benda-benda yang haram. Tu panggil syukur nikmat Allah dengan dapat kita melihat tadi. Tu panggil syukur. Walaupun kita berjuta kali sekalipun, walaupun kita maknanya beratus-ratus kali sekalipun ucap kalimah syukur, tapi kita tak jaga mata kita daripada lihat yang haram, panggil kita tak syukur dengan nikmat tadi. Tak panggil syukur. Kerana hakikat syukur, kalau nisbah maknanya mata tadi, Allah Ta'ala jadikan di urat mata tu sifat basar, hal keadaan itulah kita dapat melihat. Syukur tu ialah kita tak lihat, tak pandang kepada benda-benda yang diharamkan oleh Allah. Sebaliknya kalau lihat juga, panggil tak syukur. Tu tak syukur panggil. Naknya kita jaga mata kita, tanda syukur tu tak lihat benda haram. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, Allah Taala firman, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim." Allah Taala firman, "Qul," katakanlah ya Muhammad, katakanlah ya Rasulullah,
lil mu'minin, mukata kepada sekalian lelaki yang beriman. Atau Allah Ta'ala perintah pada Rasulullah, Allah Ta'ala bagi tahu pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam supaya bagi tahu, sampaikan kepada sekalian lelaki yang beriman, yaghuddu min absarihim, nescaya mereka akan memejamkan mata daripada lihat yang haram. Tu ayat tu maknanya Allah Ta'ala jamin. Maknanya Allah Ta'ala jamin, kata ya Rasulullah kepada sekalian lelaki yang beriman. Kata apa? Tu dia panggil hazah fi'il amah. Dengan maknanya ghuddu absarihim, ghuddu absarahum. Mukata kepada mereka tu ya Muhammad, jaga mata dia, pejamkan mata dia. Sama ada pejam tadi pejam hakiki ataupun pejam maknawi. Pejam hakiki tak tengok sengoti, pejam mata betul-betul, atau panggil pejam hakiki. Ataupun pejam di situ dengan makna pejam maknawi. Apa pejam maknawi? Mata celak, mata lihat, mata buka, tapi tak lihat benda haram. Mukata ya Rasulullah kepada sekalian yang beriman tu, lelaki yang beriman tu, pelihara ataupun pejam mata dia daripada lihat yang haram. Yaghuddu min absarihim. Kalau mukata begitu pada mereka, yaghuddu min absarihim, nescaya mereka pasti cerak-cerak mesti akan maknanya pejam mata mereka tadi. Dia takkan tengok lagi benda haram. Maka dalam ayat ni, ayat perintah daripada Allah supaya kita tak lihat benda haram. Dan nak isyarat juga dalam ayat tersebut betapa kejinya lihat yang haram tadi. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala dalam ayat-ayat yang lain, misalnya ayat hak pesen jenis tegah daripada kita buat satu-satu benda tu, Allah Ta'ala seolah-olah bagi tahu direct. Ya ayyuhallazina amanu, hei orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala bagi tahu apa hak dia nak tegah. Tapi dalam ayat ni, dalam bab lihat benda haram hak Allah Ta'ala nak tegah, Allah Ta'ala suruh Rasulullah, Allah Ta'ala suruh Rasul yang menyampaikan, nak menunjukkan isyarat kepada kita kejinya lihat benda haram ni. Seumpama bandingan kita lah, kita tengok seseorang tadi, kita nak tegur tak tergamuk, nak tegur direct dia orang tu, tiba-tiba kita pun suruh orang lain, kita suruh orang yang ketiga, kita minta kepada dia, mu tolong sampaikan kepada dia, bagi tahu begian. Oh, aku tak tergamuk nak tegur dia. Tu keji sangat maknanya, luati sangat perkara tersebut. Ni pun sama, lihat benda haram tu benda yang besar, maknanya keji dia. Sehingga dalam ayat ni Allah Ta'ala perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya sampaikan kepada sekalian orang yang beriman, jangan kamu lihat kepada benda-benda yang haram. Kalau mu kata begitu ya Rasulullah kepada sekalian lelaki yang beriman, yaghuddu min absarihim, nescaya mereka akan tak lihat, nescaya mereka tu akan pejam mata daripada lihat perkara-perkara yang haram. Maka tiba-tiba dalam ayat tersebut Allah Ta'ala kata, nescaya mereka tak lihat lagi benda haram, nescaya mereka tu akan pejam mata mereka daripada lihat perkara-perkara yang haram. Tapi berlakunya sebaliknya. Adakah ayat Allah Ta'ala dusta? Kalam Allah Ta'ala tu berlawak menipu? Tiba-tiba sebaliknya berlaku. Kita lihat lelaki yang beriman, lihat benda-benda yang haram. Adakah dusta ayat tadi? Allah Ta'ala firman, nescaya mereka pejam mata daripada lihat yang haram. Tiba-tiba tidak sebegitu. Maka ayat ni dipanggil ayat neraca. Ayat dalam bentuk timbangan. Timbangan untuk kita adukan kepada kita. Satu neraca ayat ni, ambil ayat ni, padukan dia di kita. Oh, aku lihat benda haram contohnya. Sedangkan Allah Ta'ala kata lelaki yang beriman dia takkan lihat benda yang haram. Allah Nabi telah sampaikan kepada kita maknanya. Tiba-tiba lihat juga. Padu ayat tu, nisbahkan ayat tadi kepada diri kita sebagai timbangan neraca. Aku ni lihat juga. Bermakna kita masih lagi imannya tak sempurna.
Kerana ayat tu Allah Ta'ala firman kepada lelaki yang beriman, yakni beriman dengan iman yang sempurna. Orang yang ada iman yang sempurna, bila Nabi bagi tahu jangan lihat yang haram, iman yang kamil, dia tak akan lihat lagi benda yang haram. Tiba-tiba kita lihat juga, tapi kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Panggil iman kita tadi masih lagi tak sempurna. Ini dia panggil ayat neraca. Ayat timbangan di antaranya. Ambil ayat tu padankan pada kita. Padankan pada diri masing-masing. Oh, aku lihat benda haram. Sedangkan Allah Ta'ala firman orang yang beriman tak lihat lagi benda haram. Tiba-tiba lihat juga. Bermakna iman kita tadi tu masih lagi belum sempurna. Tu dia panggil ayat neraca. Ni nikmat Allah Ta'ala bagi pada kita. Maknanya yang wajib kita syukuri dia, dan wajib kita kena jaga dia. Tu Allah Ta'ala tahu kita lihat benda yang haram. Walaupun orang tak tahu, Allah tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Maknanya Allah Ta'ala mengetahui akan segala mata-mata hak khianat, yakni mata-mata hak curi pada lihat benda-benda yang haram. Allah Ta'ala tahu belaka. Walau sama-sama kita tak tahu dia lihat yang haram, tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui segala perkara. Ikutlah. Maknanya tiap-tiap nikmat Allah Taala bagi pada kita, sama ada pendengar dan pelihat. Dalam ayat yang lain pula Allah Taala firman, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah Taala firman, sesungguhnya pendengar kamu, pelihat hak ada pada kamu, hak aku bagi nikmat pada kamu, wal fuada, dan hati kamu hak aku beri pada kamu, kullu ulaika, kesemua sekali tu kata Allah Subhanahu Wa Taala, kana anhu mas'ula, adalah ia akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas tiap-tiap benda hak kita lihat, hak kita dengar, dan tiap-tiap benda hak kita cita dalam hati, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pastikan jawapan kita tadi tu lulus di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap gunaan nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Semuanya akan ditanya. Fawarabbika lanas'alannahum ajma'in. Demi Tuhan engkau ya Rasulullah, kesemua sekali kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semuanya akan ditanya. Semua sekali akan ditanya. Hatta percakapan kita sekalipun, perkataan hak kita lontarkan, perkataan hak kita keluarkan daripada bibir mulut kita ni, semuanya akan ditanya. Ditanya ni, mulut hak kita ada ni. Dengan mulut ni lah Allah Ta'ala maknanya anugerahkan sifat kalam di kita, sifat perkata di kita, maka kita dapat berkata-kata, maka kita dapat melontarkan perkataan. Maka perkataan yang kita keluarkan tadi itu, maknanya semuanya tiap-tiap satu ayat. Saya misalnya, aku akan, itu satu-satu perkataan, bukan satu-satu ayat, tidak, satu-satu perkataan, satu-satu ayat tu semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemana perkataan kita? Adakah perkataan kita tu bawa kepada taat kepada Allah, maka dapat pahala? Atau perkataan yang kita lontarkan tadi tu bawa kepada derhaka kepada Allah, maka yang tu azab yang pedih yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita. Tu di antaranya. Maknanya wajib kita kena pelihara dia. Syukur di atas nikmat Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Maknanya sifat samak bahasa kalam ni, dan juga benda-benda ada di anggota kita tadi. Tu sifat samak bahasa Allah Ta'ala tak sama dengan sifat kita makhluk ni. Jangan kita faham samak bahasa ni telinga dan mata, bukan. Sifat ni sifat. Cuma di kita mata Allah Ta'ala jadikan, maka maknanya dicelah urat mata ni. Bukan kita lihat dengan mata, bukan kita dengar dengan telinga, bukan. Tapi dengan sifat samak
kita dengar. Dengan sifat basar kita lihat. Sifat basar tu bukan mata. Sifat tu ada di celah urat Allah Ta'ala jadikan di hujung sekali mata kita. Ada satu sifat. Dengan sifat tu kita lihat. Bukan dengan biji mata kita lihat. Kalau dengan biji mata lah kita lihat, tengok orang buta tu. Mata celek je dia. Boleh je dia buka kelopak mata. Tapi tak dapat lihat. Kenapa? Tidak ada sifat pelihat di dia. Orang tu lihat ada telinga dia, cuping dia tu. Maknanya tapi tak boleh nak dengar dia. Kerana apa? Kerana tidak ada sifat samuk di dia. Tu dengar dengan sifat, bukan dengan cuping, bukan lihat dengan mata, tidak. Ni pun sama. Allah Ta'ala ada sifat samuk dan basar. Tu sifat samuk dan basar Allah Subhanahu wa Ta'ala tak sama dengan sifat kita. Sifat kita terbatas. Sifat Allah Ta'ala tadi sebagaimana hak kita belajar pada pertemuan kita hak lepas. Baik. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan bagi samuk, yakni bagi sifat samuk dan basar itu, bagi sifat basar itu ada 3 ta'alluq. Ada 3 tugas dia. Iaitu 3 ta'alluq tu. Yang pertamanya dinamakan dengan ta'alluq tanjiziyun qadimun. Nama dia. Apa tanjizi qadim ni? Terjemah dulu. Tanjiz maknanya lulus. Yakni lulus lihat dan dengar sedia kala lagi. Itu panggil tanjizi qadim. Allah Ta'ala dengar, Allah Ta'ala lihat, sedia kala lagi Allah Ta'ala lihat, Allah Ta'ala dengar. Itu nama dia tanjizi qadim. Allah Ta'ala lihat dan Allah Ta'ala dengar bila lagi? Sedia kala. Apa makna Allah Ta'ala lihat dengar sedia kala ni? Iaitu ta'alluq tanjizi qadim ni. Allah Ta'ala lihat dengar sedia kala lagi dia lihat, sedia kala lagi dia dengar. Iaitulah ta'alluq kedua-dua sifat samuk dan basar. Ta'alluq tanjizi qadim ni, lihat dengar sedia kala ni dengan zat Allah Ta'ala, yakni di zat Allah Ta'ala, dan sifatnya sifat Allah Ta'ala, yakni sifat ma'ani, atau bertakluk di zat Allah Ta'ala dan sifat-sifat dia. Ta'alluq tanjizi qadim iaitulah lulus Allah Ta'ala lihat dan dengar sedia kala. Apa? Iaitulah dengar Allah Ta'ala, lihat Allah Ta'ala ni sedia kala lagi dia lihat, sedia kala lagi dia dengar. Dia lihat, dia dengar tu kepada apa? Kepada zat dia. Dia lihat zat Allah Ta'ala bila? Sedia kala lagi. Kerana zat Allah Ta'ala tu sedia kala. Zat Allah tu sedia kala. Dah zat Allah Ta'ala sedia kala, dia bersifat dengan sifat samuk dan basar ni pun sedia kala juga. Manakala Allah Ta'ala bersifat dengan sifat samuk dan basar sedia kala, dia boleh lihat, dia boleh mendengar sedia kala lagi. Pada sedia kala tu dia lihat apa, dengar apa sedia kala lagi. Makhluk tak ada lagi. Oh, dia lihat zat dia, dia dengar zat dia, dan dia lihat segala sifat-sifat dia, dengar segala sifat-sifat ma'ani hak ada di dia. Dia lihat, dia dengar sedia kala lagi. Itu zat dia lah. Dan juga segala sifat-sifat hak bangsa ada tu, dia lihat, dia dengar sedia kala lagi. Maknanya zat Allah dan segala sifat-sifat dia hak bangsa ada. Itu dia panggil ta'alluq tanjizi qadim. Satu. Yang kedua, dan ta'alluq suluhi qadim. Nama dia. Yang kedua nama dia nya ta'alluq suluhiyun qadimun. Apa dia suluhi qadim? Terjemah dulu. Patut bagi Allah Ta'ala nak lihat dan nak dengar sedia kala lagi. Itu dia panggil suluhi qadim. Adapun tadi tanjizi qadim. Tanjizi qadim, lihat dengar sedia kala lagi. Apa hak dia lihat dengar sedia kala lagi? Zat dia dan juga segala sifat-sifat dia. Adapun yang kedua ni suluhi qadim, patut Allah nak dengar,
Patut Allah Ta'ala nak dengar. Bila dia patut nak dengar, nak lihat tu? Sedia kala. Itu dia panggil takluk. Apa tadi? Suluhi qadim. Patut Allah Ta'ala nak dengar, patut Allah Ta'ala nak lihat, sedia kala. Apa? Iaitu suluhi qadim ni. Takluk kedua-dua samuk dan basar suluhi qadim ni dengan kita ni lah. Dengan kita makhluk ni. Segala makhluk Allah Ta'ala kullu ma siwallah ni. Dia bertakluk dengan kita makhluk ni. Bila takluk tu? Sebelum daripada, dahulu daripada ada kita, yakni sebelum daripada ada kita dalam hal patut. Kerana Allah Ta'ala tak buta, Allah Ta'ala tak tuli. Zat Allah sedia kala. Sifat samad dan basar Allah pun sedia kala. Ada sifat samad dan basar di Allah Ta'ala sedia kala. Dah Allah Ta'ala sedia kala bersifat dengan samad dan basar, Allah Ta'ala lihat dan mendengar sedia kala. Maka ketika tu, bukan ketika, sedia kala. Cuma payah kita nak bercakap, kata ketika lah. Ketika qadim tu, ketika mana sedia kala tu ada dia je. Ketika tu dah dia dapat lihat, dia dapat dengar, kerana sifat samad dan basar ni sedia kala lagi ada di dia, sebagaimana zat dia dapat lihat, dapat mendengar. Lihat, mendengar tadi tu, makhluk tak ada lagi. Semua ni tidak ada lagi. Hak adanya Allah, sifat-sifat dia. Ketika tu hak dia lihatnya zat dia dan juga sifat-sifat dia. Hak tu dia panggil tanjizi qadim. Kita tak ada lagi. Kita semua ni tak ada laginya. Hak ada Allah dan segala sifat-sifat dia, hak kesempurnaan, hak bahasa ada tu. Hak tu je ada. Kita tak ada lagi. Ketika tu dia panggil suluhi qadim. Dalam patut. Kerana dia tak buta ni. Kerana dia tidak tuli ni. Dalam keadaan patut nak lihat makhluk dia. Nak lihat kita, ciptaan dia ni dalam keadaan patut. Tak lihat lagi. Tapi patut nak dengar, patut nak lihat nisbah kita yang tidak ada lagi. Itu dia panggil takluk suluhi qadim. Itu yang kedua. Yang ketiga, dan takluk tanjiziyun hadisun. Ini yang ketiga, nama dia takluk tanjizi hadis. Apa tanjizi hadis? Luluh dengar, luluh lihat, baru sahaja. Itu dia panggil tanjizi hadis. Allah Ta'ala dengar tu, baru je. Allah Ta'ala lihat tu, baru je. Itu dia panggil tanjizi hadis. Apa hak Allah Ta'ala lihat, hak Allah Ta'ala dengar tu baru sahaja? Iaitu hak Allah Ta'ala lihat, Allah Ta'ala dengar tu baru sahaja. Bukan sifat tu baru. Sifat tu qadim. Cuma baru dengar, baru lihat. Tu nampak tu bahasa kita tu, baru lihat je, baru dengar je. Apa dia tanjizi hadis ni? Iaitu takluk kedua-dua samuk dan basar. Hak takluk tanjizi hadis ni dengan kita, yakni kita makhluk. Bila takluk dengan kita makhluk ni, dengan hak apa Allah Ta'ala jadinya, kemudian yakni ketika mana ada kita, yakni kemudian daripada ada kita, setelah ada kita, maka Allah Ta'ala baru lihat, baru dengar. Tadi patut lihat, patut dengar. Hak tu bila? Hak tu ketika kita tidak ada lagi. Dah kita tidak ada lagi, nak lihat apa? Allah Ta'ala tak cipta lagi. Hak dia lihat dengarnya, zat dia lah. Hak tu dia panggil tanjizi qadim. Kita tak ada lagi ketika tu. Suluhi qadim. Tak lihat lagi, tak dengar lagi. Tapi dalam keadaan patut. Patut nak dengar, patut nak lihat ciptaan-ciptaan dia. Tapi tidak ada lagi, tak lihat lagi lah. Cuma patut baru. Kemudian Allah pun menjadikan kita. Sekian-sekian hari bulan, timbul kita. Keluar kita, lahir kita. Baru lihat kita. Baru lihat maknanya nama Muhammad contohnya. Sekian-sekian hari bulan 7 Julai 2019 lahirlah maknanya nama Muhammad. Misalnya Muhammad ikutlah Afiq dan sebagainya. Oh, Muhammad Afiq ni baru lihat, baru dengar, kerana baru ada dia tadi. Baru ada. Itu dia panggil tanjizi hadisun. Bandingan begini. Ni guru-guru kita, bapa kita biasa buat contoh untuk menghampirkan kefahaman, untuk mendekatkan kefahaman. Contohnya, misal beginilah. Di surau kita ni,
Surau Haji Ismail ada umum contohnya. Esok para hadirin sekalian jemput datang. Kita akan buat majlis selawat perdana di sini. Maka pentauziahnya ada 2 orang penceramah kita jemput. Yang pertamanya Al-Fadil contohnya. Ustaz Zaki pentauziah yang pertama. Pentauziah yang kedua kemuncak sekali Tok Imam Haji Muhammad Afandi umpamanya. Itu kemuncak sekali dia. Contoh. Tiba-tiba esok hari kejadian tu kita marilah. Bila kita datang tadi tu, datang-datangnya lewat kita. Kita pun duduklah di belakang sana. Duduk di belakang sana ataupun kita buat di padang contohnya. Biar tak nampak kita tu. Pentauziah lah dia tak nampak. Duduk di padang contohnya, buat pentah. Lalu tu duduklah pentauziah tu 2 orang tadi di hadapan. Hak lain tu duduk maknanya duduk berselawat dan sebagainya. Selawat perdana ni contoh. Lalu tu kita mari lewat. Ketika kita mari tu penceramah pertama duduk bercakap tu. Duduk cerita tentang kelebihan selawat begiang. Kita baru datang tu. Hak mana kita lihat dengar selalu tadi? Hak kita lihat selalu, hak kita dengar selalu, iaitulah penceramah yang pertama tadi. Pentausiah yang pertama tu kita lihat selalu, kita dengar selalu. Seolah-olah tanjizi qadim, seolah-olah. Itu yang pertama tadi. Tanjizi qadim, seolah-olah begitu. Kita dengar dan lihat sekarang. Nampak dah dia. Dia duduk ceramah tu. Lihat, dengar sekarang. Lalu tu kita tak buta dan kita tak tuli. Boleh lihat, boleh dengar. Nisbah kepada penceramah yang kedua, tak lihat lagi. Tak dengar lagi dia bercakap tu. Tak nampak lagi, dia tak bangun lagi. Sekarang ni baru giliran yang pertama baru ni. Ketika tu dalam keadaan patut. Patut kita nak dengar penceramah yang kedua. Patut kita nak lihat muka, maknanya penceramah yang kedua tadi. Tak lihat lagi, tak dengar lagi. Dalam keadaan patut. Sekarang ni baru, maknanya orang yang pertama baru duduk bercakap ni. Itu patut kita nak lihat. Patut kita nak dengar. Seolah-olah suluhi qadim. Itu seolah-olah. Habis penceramah yang pertama, naiklah penceramah yang kedua. Dia pula bagi tazkirah, dia pula bagi tauziah dan sebagainya. Ketika tu kita pun baru lihat, baru dengar. Baru lihat, baru dengar tu kerana dia baru bangun tu. Baru bangun naik pada pentah tu, baru lihat, baru dengar suara dia. Itu seolah-olah tanjizi hadis. Tu dia panggil tanjizi hadis. Tu nak mendekatkan kepada faham saja. Habis itu. Tu 3 ta'alluq bagi sifat sama' dan basar. Dan mustahil lawan bagi sifat sama' iaitu tuli. Ni sifat mustahil ni. Sifat mustahil iaitu tuli. Dan lawan bagi sifat basar iaitu buta. Ni tuli dan buta panggil sifat mustahil. Maka dah sifat ni sifat mustahil, maka kita kena iktikad dalam hati kita. Tuli di Allah Ta'ala tu tentu tidak sama sekali. Dia panggil istihalah. Istihalatul mustahil dalam istilah. Mustahil tu kena kepada tuli, kena kepada buta tu mustahil. Lepas tu nak hukum bagaimana tuli dan buta ni di Allah? Hukum dengan kata istihalah. Itu istihalatul mustahil. Bahasa Melayunya tentu tidak sama sekali Allah tu buta. Tentu tidak sama sekali Allah Ta'ala tu tuli. Tentu tidak tu dia panggil istihalah. Buta dan tuli tu dia panggil mustahil. Sifat mustahil buta, sifat mustahil tuli. Buta tuli ni sifat mustahil, maka kita iktikad kata tentu tidak sama sekali Allah Ta'ala tu tuli, Allah Ta'ala tu buta. Tu mustahil, Allah tuli, Allah buta. Habis. Dan dalil, yakni dalil naqli ataupun dalil sam'i, dua-dua boleh. Dalil naqli pun boleh, dalil sam'i pun boleh.
Kalau dalil nakli maknanya dalil yang dipindah ambil daripada Quran dan hadis. Adapun dalil sam'i, dalil yang didengar daripada Quran dan hadis. Benda tululah. Cuma nama saja berbeza. Hak tu dalil nakli, dalil sam'i. Cuma bezanya pada takrif tu. Nakli maknanya ambil pindah daripada Quran hadis. Sam'i maknanya kita dengar daripada Quran dan hadis. Tu benda sama je. Dan dalil, yakni dalil hak kita ambil daripada Quran ataupun dalil nakli, dalil sam'i, samuk dan basar itu firman Allah Ta'ala, wa huwas sami'ul basir. Ini firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa huwas sami'ul basir. Apa makna dia? Artinya, dan dialah, yakni Allah Ta'ala, wa huwa, dan ialah Allah Ta'ala, as-sami'ul basir. Itu sirap dia panggil sirap mubalaghah. Apa dia panggil? Atas wazan fa'il. Dan dialah, yakni Allah Ta'ala tu, wa huwas sami'ul basir. Dan dialah Allah Ta'ala tu yang amat mendengar, al-basir lagi amat, al-basir dan amat melihat, atau al-basir. Wa huwas sami'ul basir, dan dialah Allah Ta'ala yang amat mendengar dan amat melihat. Itu dia panggil dalil Allah Ta'ala bersifat dengan sifat samuk dan basar, dalil daripada Quran dan hadis. Kerana apa ni? Di sifat samuk dan basar, pengarang kita mendatangkan dalil daripada Quran terlebih dahulu. Begitu juga sifat kalam nanti. Pengarang kita mendatangkan dalil yang diambil daripada Quran. Adapun sebelum-sebelum ni kita belajar, dalil hanya mendatangkan dengan dalil akli sahaja. Dalil yang bangsa fikir dengan akal, tidak mendatangkan dengan dalil nakli ataupun dalil sam'i daripada Quran. Kerana dalam bab sifat samuk bahasa kalam ni, dalil hujah kita guna akal untuk mikir tu hak tu lemah. Dia lemah. Tak sebagaimana di sifat-sifat lain kuat dalil akal. Maka dah kuat, cukuplah dengan dalil akal sahaja diberikan oleh pengarang. Dalil nakli ni tidak mendatangkan, kerana cukup dah dengan dalil akal sebagai penguat kepada kita. Adapun dalam bab sifat samuk bahasa kalam, dalil akal dia tak kuat. Kena mendatangkan dalil daripada Quran yang menunjukkan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat basar, samuk, basar, kalam. Adapun sifat-sifat yang lain, dalil daripada Quran juga mengisbatkan sifat wujud, sifat kidam, sifat baqa, sifat mukhalafah, dalil Quran juga. Cuma tidak mendatangkan. Kerana apa tidak mendatangkan? Kerana sudah kuat keyakinan kita, sudah kukuh dengan adanya dalil akli. Tapi sifat-sifat tu ambil daripada Quran, Allah Ta'ala lah yang bagi tahu. Adapun sifat samuk bahasa kalam, mendatangkan terlebih dahulu dengan dalil daripada Quran, kerana dalil akli, dalil fikir dengan akal terhadap sifat tiga ni samuk bahasa kalam, hak tu dia tak kuat. Dia tak berapa nak kuat. Orang boleh nak berhujah dengan kita. Seumpama bagaimana? Seumpamanya kalau kita kata orang tuli. Orang tuli, dah dia tu tuli, tapi dia ada kudrat di dia. Manakala dia tuli, orang tuli tu dia boleh sahaja bekerja. Orang buta boleh sahaja dia bekerja. Manakala dia nak buat rumah, orang tuli boleh. Dia nak buat rumah orang tuli, dia boleh nak buat. Kerana dia ada kudrat di dia. Maka ketika tu kalaulah hanya mendatangkan sifat dalil nakli, dalil akli sahaja dalam bab sifat samuk dan basar tadi, maka orang boleh berhujah. Kalau Allah Ta'ala buta, kalau Allah Ta'ala tu tuli, apa salahnya? Dia boleh juga menjadikan langit dan bumi. Kerana dia bersifat dengan kudrat, tu boleh nak berhujah.
Maknanya dengan dalil hak kita fikir dengan akal tu, dia tak kuat. Maka kerana itu dia mendatangkan dalil Al-Quran yang menunjukkan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat dan basar. Dan dalil nakli samuk dan basar itu firman Allah, wa huwas samiul basir, artinya dan dialah Allah Ta'ala ni yang amat mendengar lagi amat melihat. Lalu tu dia panggil Allah Ta'ala tak bagi tahu dalam ayat ni dia bersifat dengan sifat pendengar, bersifat dengan sifat pelihat. Maka ini dia panggil dilalah iltizam. Dan Allah Ta'ala bagi tahu dia tu amat mendengar. Dia bagi tahu tu dia amat melihat. Bolehkah dia nak mendengar? Bolehkah dia nak melihat kalau dia tu tidak bersifat dengan sifat samuk dan basar? Nescaya tak boleh. Kerana tu dia panggil di sini dilalah iltizam. Allah Ta'ala kata dia amat mendengar. Faham kepada kita Allah Ta'ala bersifat dengan sifat pendengar. Dia kata dia ni amat melihat. Oh, reti kepada kita, faham kepada kita dia mempunyai sifat pelihat di dia. Itu dia panggil dilalah iltizamiyah nama dia. Habis, itu dalil daripada Quran yang menunjukkan Allah bersifat dengan samuk dan basar. Dan dalil kedua-dua sifat samuk dan basar pula. Ini dalil akli, dalil hak kita fikir dengan akal. Setelah mana dia mendatangkan dalil daripada Quran, lalu tu dia mendatangkan pula dengan dalil akli dan dalil kedua-duanya, yakni dalil yang kita fikir dengan akal, mesti Allah Ta'ala bersifat dengan kedua-duanya, kedua-dua sifat samuk dan basar ini, bahawasanya jika tiada bersifat ia Allah. Kalaulah takdirnya Allah Ta'ala ni tidak bersifat dengan sifat samuk dan basar ni, jadi macam mana? Nescaya bersifat ia Allah tu dengan tuli dan buta. Takdirlah kalau Allah Ta'ala tak bersifat dengan sifat samuk dan basar, maka keluar natijahnya Allah Ta'ala tu tuli dan buta lah. Dah dia tidak bersifat dengan samuk dan basar, maka keluarlah natijahnya tuli dan buta Allah Ta'ala ni. Dan iaitu buta dan tuli Allah Ta'ala ni batilun, palsu, berlawak, bohong. Kerana apa? Kerana kedua-dua sifat buta dan tuli ni adalah sifat kekurangan. Sifat kekurangan dia panggil, sifat kurang maknanya. Sifat pesen ada nyakit dia panggil. Maka dah kekurangan benda ni dan kekurangan atas Allah Ta'ala tu mustahil. Tentu tidak sama sekali Allah Ta'ala bersifat dengan kurang. Dan manakala Allah Ta'ala tu bersifat dengan kurang, kekurangan yang ada di dia ni, maknanya buta ada di dia ni pun dia tak boleh nak menghilangkan. Tuli yang ada di dia ni pun dia tak boleh nak ubati. Contohnya, bagaimana dia nak buat langit dan bumi. Nyakit yang ada di dia pun dia tak mampu dah, dia tak kuasa dah. Apatah lagi hak nak buat langit dan bumi. Ini dalil hak kita fikir dengan akal. Tapi dia tak kuat. Kerana tu dia mendatangkan maknanya dalil daripada Quran tadi di atas Allah Ta'ala bersifat dengan sifat samuk dan basar. Maka sabitlah baginya, bagi Allah Ta'ala ni, sifat samuk dan basar. Maka sabitlah di hati kita, manakala sifat kekurangan, buta dan tuli ni mustahil di Allah, maka sabitlah baginya, bagi Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat samuk dan basar. Dan apabila sabit kedua-dua sifat samuk dan basar ni di Allah Ta'ala, maka mustahillah hak lawan dia tadi, iaitulah tuli dan buta. Wallahu a'lam. Ke-13 kalamun, artinya berkata-kata. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.